Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum melainkan mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang kita kena ubah? 5 benda tuan-tuan sekalian. Salin. Kalau siapa tak salin, catat dekat handphone, tak boleh hafal. Kan biar malam ini kita bawa balik 5 ini. Inilah yang kita nak ubah diri kita sempena hijrah ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dirahmati Allah, Ustaz pengurusi majlis, seterusnya kepada Tuan Nazir, Imam Tuan Nazir Masjid yang penuh barakah ini, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya kepada para ustaz, para ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, dan pada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, serta adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini, sama-sama kita duduk dalam satu majlis ilmu untuk kita kenangkan kembali mengenai hijrah Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan sedikit kita kongsi memberi manfaat kepada kita. Jika kita biasa mendengar apa yang saya akan sampaikan sebagai ulang-ulangan, sebab kata hukama takarrara tahaqqaqa, berulang-ulanglah maka kita akan lebih ingat lagi. Dan jika benda yang baru kita dengar, sampaikan nanti untuk orang yang lain yang mungkin tidak hadir pada majlis kita pada malam bahagia ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia ni bermula dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini, dan bila tarikh Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini, umumnya ulama sirah kata kurang lebih 10,000 tahun dulu, maknanya 8,000 tahun sebelum Masihi lah. Dan dia juga maknanya selaras dengan kajian ahli ekologi, iaitu penempatan paling tua di dunia adalah 10,000 tahun, iaitu di Jericho. Jericho tu sekarang di Palestin. Jericho adalah the oldest and the lowest city in the world, kota paling rendah dan paling lama di muka bumi. Jadi bermula daripada situ Allah Subhanahu wa taala jadikan mana anak cucu Adam ini sebagai khalifah di muka bumi. Dan kadang-kadang apabila memakmurkan muka bumi ini, manusia lupa, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan para nabi dan para rasul mengingatkan. Dan ada yang menderhaka kepada nabi dan rasul, dihapuskan umat. Betul, kita dapat tengok beberapa umat telah dihapuskan, antaranya umat Nabi Nuh alaihissalam, antaranya kaum Ad, kaum Thamud. Itu antara umat-umat yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Maka risalah tauhid tetap dibawa sampai, pendekkan cerita, sampai zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud 1000 tahun sebelum Masihi. Nabi Daud 1000 tahun sebelum Masihi. Kemudian berlalu masa sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa 1 Masihi lah. Okey. Jadi sama juga risalahnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas zaman Nabi Isa, lama Allah tidak mengutuskan lama Allah tak mengutuskan rasul. Jadi orang Yahudi ni, dia kerjaan dia memang suka membunuh nabi dan rasul. Sebab hari ni dia bunuh nabi, maka
minggu depan ke, bulan depan ke akan dapat Nabi baru, dapat Rasul yang baru. Maka zaman Nabi Isa AS ketika itu ada 3 orang Rasul diutuskan serentak, iaitu Nabi Isa, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. 3 ni pun nak dibunuhnya. Akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya, Nabi Yahya disembelihnya, Nabi Isa nak dibunuh, Allah angkat Nabi Isa ke langit. Dengan harapan nanti akan ada Nabi baru. Lepas Nabi Isa diangkat ke langit, tunggu, tak ada Nabi diutuskan. Maka mereka pun kata, biasa sebulan ke 2 bulan dapat Nabi baru, tak ada pula ni. Kan? Maka mereka buka balik ajaran Nabi Isa AS, maka mereka temui bahawa Nabi Isa hanya membawa perkhabaran Nabi akhir zaman. Apa ciri-ciri dia? 4. Yub'athu min tihamah baina yadayhi al-qiyamah fi zahrihi al-alamah tuzilluhu al-ghamamah. Yang pertama, dia dibangkitkan di satu tempat bernama Tihamah. Yang kedua, dekat dengan hari kiamat. Yang ketiga, di belakangnya ada tanda alamat. Yang keempat, dilindungi awan ke mana dia pergi. Jadi barang pertama yang orang Bani Israel cari, di mana Tihamah? Dia nama baru. Tihamah ni mana tempat rendah yang banyak tumbuh pokok tamar. Tempat gersang, rendah tapi banyak tumbuh pokok tamar. Maka orang-orang Yahudi cari, mereka tengok dekat sekitar Palestin. Palestin tu subur. Siapa pernah pergi Palestin, Baitul Maqdis, subur tanah dia. Mereka pergi ke Mesir. Walaupun Mesir ada padang pasir, tapi wujud sungai Nil, subur Mesir. Mereka pergi ke Syam, tanah Syria, wujudnya sungai Dajlah dan sungai Furat, subur di sana. Akhirnya mereka turun ke semenanjung tanah Arab. Nak senang faham, sebagai kita boleh nak visualkan, semenanjung tanah Arab lebih kurang macam semenanjung tanah Melayu. Okey, Jerusalem ni Bangkok sana tu. Turun sikit Madinah tu Kedah. Mekah ni Kuala Lumpur kita ni, ataupun Lembah Kelang ni macam Mekah. Bawah ni Yaman ni Johor. Jadi maknanya mereka turun daripada Jerusalem tu pergi ke Kedah lah, tak senang faham maknanya pergi ke Madinah. Dulu nama Madinah Yathrib. Jadi orang-orang Yahudi ni tengok Yathrib, dia kata, aku rasa kan, kita rasa Yathrib ni lah Tihamah. Maka mereka beramai-ramai turun, buat kampung di sana, beranak penak di sana. Apa tujuannya? Biar Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Itu tujuan dia. Itu kenapa orang Yahudi ada dekat Madinah. Rupanya Tihamah tu Mekah, bawah sikit lagi. Sebab itu ketika Nabi SAW kemudian dilahirkan, itu yang Allah sebut, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah ahli kitab itu melainkan ketika setelah datang Nabi membawa bukti kebenaran, sebagainya beriman, sebagai tak beriman. Jadi Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Nak senang faham geografi tadi, Mekah ni macam Lembah Kelang ni lah, nak senang faham. Bawah tu Yaman, atas tu Madinah ni kat Kedah. Mana Madinah ni ke arah utara dah. Dan atas lagi Jerusalem atau Baitul Maqdis. Nak senang faham untuk kita mudah nak membayangkan kota tu macam mana. Maka dilahirkan Nabi SAW. Kalau tarikh Masihinya, tarikh dikira Nabi Isa lahir pada tahun, Nabi Isa lahir tarikh Masihi. Nabi kita Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masihi. 570 Masihi. Ketika itu di dunia ada apa? Ketika itu di dunia ada 2 kerajaan besar, iaitu Rom dan Parsi yang saling berperang. Di sebelah kita ni dia ada kerajaan India lama, kerajaan Nusantara kita ni ada kerajaan Kedah dah ada waktu tu, kerajaan Kandali dah ada belah-belah kita, kerajaan apa lagi, Funan tu sekarang Champa tu belah-belah kita, ujung kerajaan Cina pun dah ada. Dan dia ada 2 laluan besar dunia, satu laluan sutra, satu lagi laluan rempah, spice route dan silk route. Kita ni laluan rempah. Jadi maknanya orang dulu datang sini cari rempah, cari apa semua, tu perdagangan dia.
daripada kalau laluan sutera tu daripada Xi'an. Dulu ibu kota China sebelum Beijing Xi'an. Xi'an pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva. Daripada Khiva pecah dua, Rom dan juga Parsi. Itu Silk Road. Kalau Spice Road ni daripada Guangzhou sekarang. Guangzhou dilalui sampai ke Segenting Kera. Segenting Kera sekarang ni Patani. Patani. Jadi Segenting Kera tu parking kapal kat situ, tarik barang-barang pakai gajah, seberang sini pula baru melintas balik pergi ke India, pergi ke mana-mana. Rom ke Parsi ke. Ataupun dia akan pergi ke Lautan Selatan. Lautan Selatan ni lalu Semenanjung Tanah Melayu lah. Naik balik jauh sikit lah kalau nak pakai kapal yang sama. Jadi dalam dunia waktu tu ada apa? Pada tahun 570 Masihi. Okey? Jadi kita, orang Melayu kita waktu tu dah ada. Cuma maksudnya dengan keadaan dulu di Nusantara ni hanya ada dua tanah saja. Tanah Melayu, tanah Jawa. Tanah Melayu Sumatera tu semua tanah Melayu, Semenanjung Tanah Melayu sampai ke Champa dan Kepulauan Melayu. Tanah Jawa tu bermula dari Jakarta ke bawah, Kepulauan Jawa. Kalau kita tengok maknanya waktu penjajah-penjajah membagikan, dia ada Java Archipelago dengan Malay, mana Archipelago, bahagian tanah Melayu, tanah Jawa. Okey, itu ketika Nabi kita lahir pada tahun 570 Masihi. Ada dua laluan besar dunia, Spice Road dan Silk Road, dan ada dua kerajaan besar iaitu Rom dan juga Parsi. Maka lahirlah Nabi SAW pada tahun 570 Masihi, membesar di Mekah. Dan kebiasaan orang Mekah Quraisy ni dia berniaga. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy pada musim panas dia pergi ke Syam. Musim panas dia pergi ke atas, pergi ke Bangkok lah. Pada musim sejuk dia pergi ke bawah, pergi ke Yaman. Maknanya pergi ke Johor lah, nak senang faham. Itu kebiasaan dia. Itu kebiasaan orang Quraisy. Jadi dia dah berniaga. Maka Nabi pun membesar. Maka Nabi SAW dia dilatih untuk menjadi seorang ahli perniagaan. Dan berniaga daripada Syam, berniaga dan sebagainya. Dan Nabi dikenali sebagai orang yang sangat-sangat baik orangnya. Daripada muda pun orangnya baik lah. Maka di atas umurnya 30-an, ketika itu banyak orang rujuk masalah. Kalau ada masalah akan rujuk kepada Nabi SAW. Jadi sampai satu ketika Nabi SAW ni dia ada setengah-setengah persoalan dia tak boleh jawab spontan. Dia perlu masa berfikir. Jadi dia berfikir, tempat dia memilih untuk dia bertafakur, berfikir adalah di satu bukit bernama Jabal Nur. Jabal Nur. Di situ ada sebuah gua, nama gua tu Gua Hira. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, banyak Jabal Nur tu, Gua Hira ni yang menarik dia. Dia tak besar, kecil je. Dia muat dalam 2 orang je. Dan kalau kita menghadap ke arah Kaabah, maknanya kita akan membelakangkan pintu gua. Kalau kita menghadap Kaabah, kita akan membelakangkan pintu gua. Maka satu ketika pada tahun 610 Masihi, Nabi SAW seorang kat sana, menghadap ke arah Kaabah, maknanya membelakangkan pintu gua. Tiba-tiba Iqra ya Muhammad. Oh, pocok ustaz, terkejut aku. Kita pun terkejut. Macam mana Nabi waktu tu sorang-sorangan, Iqra ya Muhammad. Oi, terkejut Tapi Nabi tu tenang orang dia. Walaupun tu kalau kita pengsan kot kan. Oh, pocok aku pengsan. Nabi tu boleh menjawab dengan tenang. Ma'ana biqari'in. Aku tak boleh baca. Baca Muhammad, aku tak boleh baca. Baca Muhammad, aku tak boleh baca. Tidak dibagi pilihan. Dia ketatkan lagi, pelukkan itu sampai sesak lafaz Nabi. Akhirnya Nabi boleh ikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tuan-tuan sekalian, kita ni kalau nak buat baik sebagai satu maknanya iktibar peristiwa penurunan wahyu, kita kena kurangkan pilihan dalam hidup kita.
Nabi tu tidak diberi pilihan. Muhammad baca, Muhammad, aku tak boleh baca. Baca Muhammad, aku tak boleh baca. Akhirnya Nabi boleh baca. Kalau andai kata dibagi pilihan kan, Muhammad baca Muhammad, aku tak boleh baca. Baca Muhammad, aku tak boleh baca. Susah betul lah kau ni. Kau minggu depan kau datang aku baca. Agak-agak minggu depan nak datang tak Nabi. Nah, tak dibagi pilihan. Sebab tu kita nak jadi baik, kita kena kurangkan pilihan. Nak sedekah je terus. Jangan kira tabung untuk masjid ni kan. Jangan bagi pilihan dalam hidup. Bagi pilihan, manusia akan memilih benda paling ringan dalam hidup. Kicing, ada pilihan. Cari paling kecil kali. Kicing paling kecil kali. Sebab ada pilihan. Cuba jangan bagi pilihan. Apa yang dapat, ya Allah inilah dia. Kau ganti dengan lebih baik, ya Allah. Jangan tengok. Kan? Jadi nak jadi baik, dia tak boleh, dia kena kurangkan pilihan. Sebab manusia ada pilihan, dia memilih benda paling ringan dalam hidup dia. Tahu-tahu meninggal, tak sempat buat amalan. Kan? Lepas tu nak buat baik, jangan tangguh, jangan bagi pilihan. Maka dilantiklah Nabi menjadi Nabi pada tahun 610 Masihi. Ini kalau kita cerita tahun Masihi dia, biar kita dapat, kita kan tahun 2023, kita boleh tahu, bila tarikh dia tu. Bermulalah Nabi berdakwah pelan-pelan dengan ahli keluarga dia, dengan orang keliling dia, dengan sahabat-sahabat dia. Sampai 3 tahun selepas itu turun ayat Al-Quran melantik Nabi menjadi Rasul. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muddathir kum fa'an, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Surah Al-Mudaththir, maka Nabi dilantik menjadi Rasul. Kali ini tak ada pilihan. Nabi dapat wahyu, nak sampaikan boleh, tak sampai pun boleh. Rasul tak ada pilihan, kena sampaikan. Bermulalah ketika itu maknanya ketegangan bagi orang-orang dekat Mekah. Kan? Sebab Nabi membawa membawa agama tauhid. Yang berada di Mekah ketika itu, dia ada pertama ahli kitab. Ahli kitab ni ada ahli kitab Nasrani, ada ahli kitab Yahudi. Ahli kitab Nasrani ni yang beriman dengan ajaran Nabi Isa AS. Kan? Ahli kitab yang Yahudi yang beriman dengan ajaran Nabi Musa AS. Jadi dia ada ahli kitab Yahudi, ada ahli kitab Nasrani. Kan? Ada orang kafir Quraisy yang memang menyembah berhala ni. Ada orang agama Hanif. Agama Hanif ni tak menyembah berhala. Dia ikut syariat Nabi Ibrahim AS. Jadi apa yang dekat Mekah waktu tu? Maka bermulalah pertentangan, terutamanya di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Kan? Tadi 600, maknanya 613 Masihi. Kan? Bersama lepas 3 tahun 613 Masihi berlaku pertentangan. Okey. Waktu tu orang Islam kena pulau. Orang Islam kena, maksudnya kena susahkan. Kan? Dan berlaku hijrah pertama. Hijrah pertama ni ke Habsyah. Nak senang faham Habsyah ni, turun ke Johor, lintas pergi ke Indonesia. Nak senang faham macam tu. Turun ke Yaman, lintas pergi Afrika. Habsyah sekarang Ethiopia. Kan? Ethiopia sana. Orang Ethiopia ni dia baik-baik. Sampai sekarang tuan-tuan sekalian ni. Dia memang orangnya gelap-gelap, tapi dia kecil-kecil macam orang Melayu kita ni. Dia tak macam orang Nigeria. Nigeria memang besar-besar macam tu. Dia gelap-gelap tapi kecil-kecil macam kita ni. Kan? Tu, dan memang orangnya baik-baik, sampai sekarang pun baik-baik. Orang Ethiopia tu. Kan? Cuma kulit dia beza je, tapi besar-besar kita je. Kan? Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. 615 Masihi berlaku hijrah yang pertama ke Ethiopia. Kemudian hijrah pertama ni tak ramai yang ikut. Berbelas orang aja. Kemudian berlaku hijrah yang kedua, 2 tahun selepas itu 617 Masihi ke Habsyah juga. Kali ini 80 orang lebih. 80 orang dipimpin oleh sepupu Nabi Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, abang Sayyidina Ali. Mana turun ke Yaman, ke Johor, lintas pergi ke Habsyah sana tu. Okey. Jadi tinggallah orang yang beriman yang berada di Mekah,
kena macam-macam lah. Kena maknanya pulaukan dulu bukan senang tau. Nak beli makan, nak beli ubat kalau sakit, tak nak dijualnya pada orang kalau orang Islam. Kota paling dekat adalah Taif. Bukan itu pun dalam lebih kurang 100 km daripada Mekah tu. Pun naik bukit ke Taif tu. Nabi nak berdakwah ke Taif kena baling pula di Taif ni tu. Kita hari ni katakanlah Bandar Tun Hussein On tak nak geng dengan kita, unfriend dengan kita kan. Kita boleh pergi masjid sebelah tu je. Sana pun ada masjid dekat. Sana kota Mekah pulau kan, tak boleh nak bergerak lah. Bagi makan pun tak dapat. Okey. Kemudian 620 Masihi, tahun 620 Masihi dipanggil Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Dua orang yang paling membela Nabi, satu isterinya Sayyidatina Khadijah meninggal, dan yang keduanya pakciknya Abu Talib meninggal. 620 Masihi. Dan Nabi SAW sedih sangat. Sedih sampai disebut Amul Huzni. Tuan-tuan sekalian, kenapa Nabi bersedih? Nabi dah biasa dengan kematian. Ayah meninggal waktu dia baby, dia dalam perut lagi. Mak dia meninggal umur 2 tahun kurang lebih. Bela atuknya pula meninggal. Dah biasa kematian. Kenapa kali Nabi sedih sangat? Kerana waktu Khadijah mulai sakit, Nabi mengusahakan ubat tak dapat. Boleh tak kita bayangkan secara empati dia? Isteri kita sakit, demam mula-mula yang mungkin ringan saja, pergi nak beli ubat. Oh mak, kami tak jual ubat dengan kau. Balik, sabar ya, balik. Tuamkan isi dia, dan dia memerhatikan isteri dia sakit semakin hari semakin berat. Semakin hari semakin berat, semakin hari semakin berat. Nak cari ubat tak dapat. Bayangkan kalau kita berada di situ waktu tu. Tuan-tuan. Sebab itu ketika Khadijah meninggal dekat pangkuan Nabi memang sedih sangat. Sebab sedih tu tak boleh nak usaha. Macam, apa aku nak buat ni? Apa aku nak buat? Nak tolong tu buat tak kami tak boleh ubat dengan kau Muhammad. Sedih sangat Nabi SAW. Itu yang pada tahun 620 Masihi Allah Subhanahu wa taala membuat perjalanan kepada Nabi, iaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu Allah ambil Nabi, bawa sampai ke langit Sidratul Muntaha, sampai bertemu Allah dan dapat solat. Solat ni satu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah Jibril turunkan kecuali solat. Solat ni memang penenang kita. Ibu-ibu, ayah-ayah, hari ni kalau mungkin sedih ke apa kan, ada masalah, solat, dirikan sembahyang. Allah jadikan dia ada ketenangan bagi segala permasalahan. Okey. 621 Masihi. Kita cerita baik tahun biar kita nampak sikit. Maka ketika itu 12 orang daripada Yathrib ni daripada Madinah sana turun, maknanya buat perjanjian Aqabah dipanggil. Taat setia, wahai Muhammad, kami beriman 12 orang dan kami berjanji akan bela kamu. Jadi kalau kami datang, kami akan bawa bekalan ubat, bekalan makanan, akan bantu. Pada jauh Madinah tu 400 km tu. Tapi kalau datang, kami akan bawa keperluan-keperluan. 12 orang ni balik ke Madinah. Orang Madinah lebih cepat menerima Islam daripada orang Mekah sendiri. Tahun depannya 622 datang beramai-ramai 80 orang. Maka mereka maknanya menyatakan taat setia kepada Nabi SAW, dan mereka menjemput, wahai Muhammad, datanglah Madinah, tak apa, marilah datang Madinah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk berhijrah. Allah turunkan ayat untuk berhijrah. Dan Nabi meninggalkan Mekah dengan keadaan yang hati itu berat tau. Nabi berkhutbah bukan pada penduduk Mekah, pada bumi Mekah. Kalaulah bukan kerana kaumku yang tak nak aku kat sini, aku takkan tinggalkan kau wahai Mekah. Berat hati Nabi meninggalkan Mekah tu. Maka turun ayat hijrah pada bulan Muharram. Sebab tu Sayyidina Umar nak membuat kiraan tahun bermula dengan Muharram.
Nabi SAW berhijrah sebulan selepas itu, iaitu pada bulan Safar. Sebab itu ada orang petikai, Nabi bulan Safar, patutnya kita kira lah tahun baru hijrah itu bulan Safar. Tapi turun ayat hijrah itu pada bulan Muharram, yang orang Islam telah mula bergerak berhijrah, yang pelan-pelan. Nabi orang yang antara yang terakhir berhijrah. Maka Nabi SAW pun, maknanya apabila orang dah start bergerak pergi ke Madinah, mana pergi ke atas utara tu, maka orang-orang kafir dah dapat rasa, Muhammad ni nak lari ni, pada dia nak lari kita pakat-pakat, kita bunuh dia lah, senang. Itu yang berlaku, mereka kawal rumah Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi SAW maknanya dengan Sayyidina Abu Bakar rancang teliti sangat merancang. Maka pada malam hijrah tu, tuan-tuan sekalian, Nabi keluar daripada rumahnya, mengikut sebahagian ahli sirah menyatakan Nabi membaca daripada surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapannya dinding, di belakangnya dinding, maka mereka tidak dapat melihat. Ada orang cakap, Ustaz, bagus baca ayat ni, Ustaz, tak custom tak nampak. Padanya ayat tu pada tu kan. Maka yang menggantikan Nabi SAW adalah maknanya Sayyidina Ali, maknanya selubung. Jadi orang kafir tengok intai, ada lagi ni Muhammad, ada lagi ni Muhammad. Jadi Nabi tak terus pergi ke utara, tak terus, nak senang faham, dari Kuala Lumpur tak pergi terus pergi ke Kedah. Nak senang faham Nabi turun dulu Nabi turun dulu ke bawah ke arah selatan. Nak senang faham, daripada Kuala Lumpur turun ke Seremban dulu. Nak senang faham turun ke Seremban dulu. Ni nak senang faham, bukan pergi ke Seremban jangan potong ceramah ni tu. Mana nak senang faham, turun ke Seremban dulu. Dekat situ ada satu bukit dipanggil Jabal Thur. Dekat situ Nabi duduk beberapa hari. Maka menyedari Nabi hilang, orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy mengisytiharkan, mi'atu naqah may ya'ti bi Muhammadin hayyan aw mayyitan. 100 ekor unta, siapa yang boleh bawa Muhammad hayyan aw mayyitan. Apa agak-agak maksudnya tu? Hidup atau mati. Sebab dalam bahasa Melayu lebih kurang bunyi dia. Hayyan aw mayyitan. Mi'atu naqah may ya'ti bi Muhammadin hayyan aw mayyitan. Innahum thalathah. Muhammad tu bertiga. Muhammad wa Abi Bakr wa Abi Uraikid a'lamun nas bis sahra. Nama Muhammad tu bertiga. Muhammad, Abu Bakar dan Abdullah bin Abi Uraikid, orang yang paling mahir perjalanan padang pasir. Tiga-tiga ni bawa balik hayyan aw mayitan. Maka bertebaranlah orang-orang kafir Quraisy cari, terus pergi ke Beranang, pergi ke Rawang. Nak senang faham Nak senang faham ke atas ni. Semua cari ke atas ni. Saya tahu tak jumpa macam mana ni. Barangkali ikut jalan dalam kot. Pergi alah ke sana, cari tak jumpa. Sebab Nabi ke arah selatan sikit. Mana nak senang faham lah, ke Seremban tak jumpa lah. Duduk berapa hari kat situ. Tapi antara banyak-banyak orang kafir Quraisy ni, ada satu orang budak muda. Dia ni cerdik. Dia dapat baca pemikiran Nabi SAW. Dia kata Muhammad ni confirm dia tak naik ke atas dulu. Dia confirm nyorok kat mana, tapi aku tak tahu kat mana. Confirm. Jadi aku relax dulu je. Nanti lepas beberapa hari baru aku akan cari arah ke utara tu. Dia relax je lah. Dia siapkan kuda dia, dia siapkan peralatan-peralatan dia. Selepas beberapa hari, dia pun pasang plana dia, mula pergi ke cari. Waktu tu Nabi SAW dah mula, orang Arab dah reda, tak jumpa dah Muhammad ni, dah lepas jauh, tak jumpa Muhammad ni. Maka dah penat tak cari dah. Maka Nabi pelan-pelan dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Abdullah bin Abi Uraikid pergi ke arah utara. Dan Nabi daripada main road tu, Nabi bersilang macam ni. Bersilang. Dia tak jumpa lah, dia tak lalu main road. Bersilang. Maka Abi Uraikid, Syurakah bin Malik,
mula kejar. Kan? Dia cari, kejar. Kan? Dan Surakah bin Malik sahaja yang jumpa Nabi SAW. Dia nampak bertiga tu, confirm. Maka dia pun kejar dengan kuda ni. Yang perasan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tengok, wahai Rasulullah, kita ditemui wahai Rasulullah. Kita ditemui wahai Rasulullah. Nabi tenang je. Nabi kata, sabar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kalau kita di tempat tu macam mana tuan-tuan sekalian? Kalau kita kat tempat tu kan. Kejar. Dah dekat. Tiba-tiba kuda Surakah bin Malik ni pitam. Kan? Stumble ni tergelecoh macam tu lah kuda tu. Tuan-tuan sekalian, saya dengan izin Allah orang yang naik kuda Ujung bulan ni dengan izin Allah pun ada pertandingan dekat Terengganu 100 km. Saya tahu apa itu perasaan stumble daripada kuda. Kuda tinggi Sekali-sekali dia tergelecoh macam itu, saya tahu terbang dia macam mana tuan-tuan sekalian. Saya tahu senak dia macam mana Saya pernah stumble, bawa stumble, terbang gitu tuan-tuan sekalian. Terbang. Kuda tak macam motor kita ada tempat pegang. Dia kuda tali tu je. Kan kita punya kaki dia pegang kuda tu. Kan? Jadi kudanya pitam, stumble dia. Terbang ke depan. Senak jugalah, saya faham apa tu senak ketika jatuh kuda tu. Kuda Arab ni tuan-tuan sekalian, satu-satunya kuda yang Allah jadikan memang dia tahan lasak. Siapa yang biasa kuda, dia akan faham. Kan? Kuda-kuda Eropah dia tak tahan. Racing boleh, laju 2 km je. 2 km tuan-tuan sekalian. Lepas tu pancit dah. Kuda Arab ni, kalau pertandingan kuda sampai luar negara tu 160 km, relax lah kuda Arab ni. Allah jadikan memang jantung dia besar. Dia kurang satu tulang belakang, kurang satu tulang rusuk. Jadi dia pendek sikit. Lepas tu dia boleh tahan, orang besar naik dia boleh tahan. Padahal kuda Arab tak besar sangat, dia boleh tahan. Sebab boleh search nanti maknanya Arab punya horse, dia kurang satu tulang belakang, satu rusuk. Dia memang kuat. Kaki kuat kuda Arab. Kalau Swedish throttle ke France throttle ke, dipanggil Islam, kuda Eropah ni untuk bekerja. Untuk tarik barang bekerja memang kuat. Tapi untuk bawa orang dia tak kuat. Kan? Sebab itu ketika Andalusia, orang Arab yang bawa kuda Arab pergi ke Eropah. Orang Eropah maknanya breed ataupun buat baka kat sana untuk orang Eropah naik buat perang. Orang Eropah tu tak naik perang, kuda tak naik. Dia tak ada kuda tu, tak ada. Kuda Arab ni. Dia kejut kuda dia naik balik, kejar lagi tuan-tuan sekalian. Dah dekat, stumble kali kedua. Terpelecok ni ataupun apa, tergeleceh apalah apa pun juga bahasa dah. Terbang lagi. Kan? Nabi dah bergerak jauh, dia tepuk kuda, bangun balik, kejar lagi. Kali ketiga dekat sangat dah. Stumble kuda tuan-tuan sekalian, kali ni tak tahan dah, senak. Kan? Jatuh kuda 3 kali tuan-tuan sekalian, senak cerita dia. Tapi dia perasan satu benda. Kuda aku ni kuda terbaik macam kita lah. Kita kenal kereta kita. Kita servis bagus. Tayar okey. Tiba-tiba tengah hutan dekat kubur mati. Kita tahu something ni. Something ni. Okay? Untuk meneruskan kisah kita berhenti berehat sebentar. Kita bagi laluan pada azan. Azan silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okay, kita sedang bincang fasa awal ni, iaitu perjalanan hijrah Nabi SAW dikejar oleh Syuraka bin Malik 3 kali. Kuda dia hitam lah ceritanya, stumble. Yang kali ketiga tak tahan lah tuan-tuan sekalian. Maka ketika itu dia rasa dan dia berkata, wahai Muhammad, ya Muhammad, siapa yang melindungimu ini? Dia rasa dia rasa ini bukan sebab kuda ni. Ini ada benda yang melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, siapa yang melindungimu itu? Maka ketika itu turunlah, kul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang esa, Allahus samad, Allah tempat merujuk segala hajat makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang setanding dengan dia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita bicara mengenai siapa Allah Subhanahu wa taala, surah Ikhlas itu, huwallahu ahad, dia esa, Allahus samad, dia tempat maknanya rujukan hajat segala makhluk. Dan tidak ada yang setanding dengan dia. Maka Nabi SAW pun meneruskanlah perjalanan, teruskan perjalanan sampailah akhirnya sampai di Madinah sana tuan-tuan sekalian, di Yathrib. Yathrib ni nama lama. Maka Nabi tukarkan nama itu sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah, dan nama itu kekal sampai sekarang, iaitu Madinah yang bercahaya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, sampai di Madinah, maka turun sebahagian surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ni sebahagian turun dekat Mekah, sebahagian turun dekat Madinah. Surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menyebut, auzubillahi minasyaitanir rajim.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum itu melainkan mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Jadi hijrah ni adalah perubahan. Kita semua umum dah tahu dah. Tapi Allah kata Allah tidak akan merubah satu kaum melainkan mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan merubah satu kaum mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Tuan-tuan sekalian, apa yang ada dalam diri kita yang kita kena ubah? Itu soalan dia. Apa yang ada dalam diri kita yang kita kena ubah? Itu tajuk ceramah kita malam ni. Tadi itu baru mukadimah tadi ya semua. Tuan-tuan untung, nasib baik malam ni saya memang tiap hari Selasa saya mengajar kitab. Kan? Tak jauh daripada sini. Jadi kejap lagi pun saya kena maknanya minta diri untuk mengajar kitab tu memang tak minggu lah saya membuka kitab dekat Bangi sana. Kalau tak ceramah kita sampai pukul 4 pagi kau. Tidak. Nasib baik. Okey. Sebab tadi tu baru mukadimah apa tadi tu. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum melainkan mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang kita kena ubah? 5 benda tuan-tuan sekalian. Salin. Kalau siapa tak salin, catat dekat handphone, tak boleh hafal. Kan? Biar malam ini kita bawa balik 5 ini. Inilah yang kita nak ubah diri kita seperti hijrah ini. Biar kita hafal. Kan? Biar kita ingat. Taklah kita balik ceramah, kita boleh cakap kat kawan kita. Rugi kau tak datang ceramah tadi. Kenapa? Macam-macam cerita. Satu cerita lah. Dia cerita apa? Entah aku pun tak ingat, tapi best lah ceramah tu. Best lah. Okay. Jadi paling kurang kita bawa balik 5 benda ni. Allah tidak akan merubah satu kaum, surah Ar-Ra'd 2 ayat 11 ya. Sehingga kita merubah apa yang ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita, 5 benda kita kena ubah. Yang pertama, muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, yang pertama yang kita nak ubah adalah kita punya sistem kepercayaan. Dia panggil belief system. Belief system ni sistem kepercayaan kita kena ubah. Apa dia? Ada dalam surah Ikhlas tu, Qul huwallahu ahad itu. Apa dia? Ada dalam kalimah thayyibah kita. Kalimah la ilaha illallah. Itu adalah sistem kepercayaan, belief system kita. Orang Melayu menterjemahkan la tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Itu bagus untuk kita mudah faham, anak-anak kita mudah faham. Tapi kita yang dah datang ke masjid ni, dah belajar kuliah ilah, perkataan ilah dalam la ilaha illallah. Ilah ni 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menyayangi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Itu belief system, itu sistem kepercayaan kita kena ada. Tuan-tuan kalau biasa pergi melawat kota Andalusia. Kota Andalusia ni kota yang paling selatan dekat Eropah, dekat Europe Dia ada 8 negeri. Andalusia ni ada 8 negeri. Cordova, Sevilla, Malaga, Granada dan 8 negeri. Dia adik pada negeri 9. Kita 9 negeri. Ada 8 negeri. Di kota-kota Alhambra tu ditulis la ghalib illallah. Tiada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Terjemahkan terus supaya mana-mana tentera orang-orang melihat kalimah la ilaha illallah tu terus terjemahkan. Sebab dia orang duduk tu dekat dikelilingi dengan orang-orang Kristian, orang Nasrani yang bila masa boleh menyerang mereka. Bantuan paling cepat daripada Maghribi, daripada Maroko. Dulu naik kapal seminggu lebih baru sampai bantuan. Seminggu lebih itu lama tu kalau kena serang. Jadi ditanamkan ke hati tu tiada yang dapat mengalahkan illallah melainkan Allah.
Jadi belief system kita la ilaha illallah tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian ya, kita kena pegang benda tu. Kena zikirkan. Jadidu imanakum. Kena perbaharui iman kita dengan menyebut la ilaha illallah. Kan? Apa kita punya persoalan hidup pada hari ini? Mungkin hari ini kita rasa sempit rezeki kita. Zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada memberi rezeki melainkan Allah, tak ada memberi rezeki melainkan Allah, tak ada memberi rezeki melainkan Allah. Mungkin kita tengah sakit pada hari ini. La ilaha illallah, tak ada menyembuhkan melainkan Allah, tak ada menyembuhkan melainkan Allah, tak ada menyembuhkan melainkan Allah. Jadi zikir la ilaha illallah bukan menghabiskan biji tasbih semata-mata. Laju. Kalau laju berkira pula tu. Hui, lebih 100 ni imam ni. Kan? Ni tasbih China lah tu. Kan? Berkira. Dalam laju berkira. Sikit tapi hati tu masukkan apa hajat kita, apa keperluan kita tu. Sampai akhirnya kita ingat Allah di mana saja kita berada. Itu yang sampai Nabi sebut, siapa yang di akhir hayatnya ada mengucap kalimah la ilaha illallah fashhadu lahu bil jannah. Kamu saksikan dia ahli syurga. Kamu saksikan dia ahli syurga. Ucap la ilaha illallah tu. Ha ni, ada orang kata, Ustaz, habis kalau kita baru la meninggal terus, macam mana? Allah tahu hajat kita nak sebut tu apa. Jangan pusing. Kita tahu apa kita sebut hari-hari tu kan. Kita sebut, itulah yang kita akan ingat. Jadi Allah tak akan merubah kaum, mereka merubah apa yang mereka. Apa kita nak ubah? Belief system. Dulu kita daripada kecil lahir rezeki tak pernah putus. Daripada perut makan apa mak makan kita makan. Lahir-lahir Allah sediakan susu daripada mak kita, kita peminum susu mak kita. Dah boleh ada gigi makan, dah rezeki tak putus-putus. Kenapa umur 50 tahun risau pasal rezeki? Ada orang nak pencen risau, macam mana ni peningnya, nanti rumah tak terbayar, macam mana. Padahal dah 50 tahun dah makan tak pernah putus. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana syaitan ya'izukum, dia membisikkan kamu untuk al-faqra, pada kefakiran. Balikkan belief system kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirkan la ilaha illallah. Belief system penting. Kita kena ubah benda itu tuan-tuan sekalian. Bergantung solid pada Allah Subhanahu wa taala, dan benda ni kena latih. Ingat Allah, ingat Allah. Ibu-ibu, kakak mungkin perangai suami yang tengah macam-macam. Zikir la ilaha illallah. Kita nak marah-marah pun kita yang darah tinggi. Buat apa? Doa kepada Allah, ya Allah, bantulah Tuhan. Suami aku ni dah lain macam sekarang ni. Pergi kerja bersikap menyanyi pun pelik lah. Peliharalah dia Tuhan. Minta pada Allah. Allah kalau nak tunjuk, Allah boleh tunjuk tau. Kan? Ini penat lah nak cari password apa, suara nak carilah apa. Penat lah. Sampai bila nak cari macam tu? Ya Allah, aku tawakal kepada Engkau ya Allah. Allah akan selesaikan. Lepas tu kan Salahuddin Al-Ayyubi ada pesanan yang sangat bagus. Dia ubah sikit je. Kalau ada masalah, ingat Allah. Itu first stage dia. Kan? Dah ingat Allah, second stage dia apa? Katakanlah. Jangan, dah ingat Allah tu bagus dah. Second stage dia apa? Kalau ada masalah, jangan katakan ya muskilah, ya Rabb indi muskilah. Jangan sebut ya Allah aku ada masalah ya Allah, tapi sebutkan ya muskilah indi Rabb. Wahai masalah, aku ada Allah. Wahai masalah, aku ada Allah. Benda tu kecil tuan-tuan sekalian, tapi implikasi dia besar. Apa juga masalah kita hari ini? Sebutkan. Wahai masalah, aku ada Allah. Aku ada Allah. Dia akan berubah diri seorang tu. Itu yang pertama. Maknanya belief system kena kuat. Sistem kepercayaan kena kuat. Pergantungan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salin ataupun hafal. Yang kedua, Allah takkan berubah satu kaum melainkan mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Yang keduanya, cara melihat perjalanan hidup kena jelas. Cara melihat hidup kena jelas. Kita ni hidup di dunia tuan-tuan sekalian sementara dan sedang menuju akhirat. Kena jelas benda tu. Kan? Kita ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kena jelas kita dari Allah akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak, ibu-ibu, umur 40 lebih masih nak gaduh dengan laki lagi ke?
Kan? Abang-abang, ayah-ayah umur 50 masih nak menipu bini ke? Kan? Perjalanan pada Allah kena jelas. Hidup aku ni sementara ni. Sebab itu jangan kita lupa benda ni sampai kita tak beramal. Jadi makna kita mati tu tak ada amalan. Supaya jangan sampai nanti kita hidup tak ingat mati ya, hidup tak ingat mati sampai tak beramal. Sehingga kan nanti mati tak ada amalan, macam tak pernah hidup. Kan? Mati tak ada amalan, macam tak pernah hidup. Kat akhirat besok tengok, awak ni hidup kat dunia berapa lama? 70 tahun. Oh ya ke? Amalannya macam setahun setengah je ni. Tak ada amalan. Hidup macam setahun setengah je buat amalan. Tapi macam tak logik tu. Tapi tengok dosa tu logik tu 70 tahun tu. Kan? Jangan sampai mati tak ada amalan, macam tak pernah hidup. Itu kena jelas. Perjalanan hidup kena jelas. Kita sedang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika kita rasa duit ataupun harta sangat penting. Sampai satu masa nanti kita tak rasa dah harta tu penting. Ketika itu kesihatan lagi penting daripada harta. Mungkin antara kita dah tak rasa dah. Kesihatan lagi penting. Sampai satu masa nanti kesihatan pun dah kurang dah. Kita akan rasa kasih sayang lagi penting lagi. Anak balik, cucu balik lagi penting lagi. Kan? Sampai satu masa tuan-tuan sekalian, itu pun dah kurang penting. Sampai satu masa nanti kita akan rasa amalan lagi penting. Tanpa meninggalkan harta, tanpa meninggalkan kesihatan dan kasih sayang, tuju pada amalan. Sebab kita akan ke situ nanti. Kita akan rasa benda itu penting nanti. Jadi banyakkan maafkan orang, kan? Sebab hidup kita maafkan orang tuan-tuan sekalian, bukan untuk dia tau. Kalau betul dia ada salah dengan kita, dia kena datang minta maaf kat kita, baru terhapus dosa dia. Tapi kita maafkan orang, kita melepaskan bebanan jiwa kita. Sebelum tidur, ya Allah, aku maafkan seluruh dosa-dosa orang pada aku, ya Allah. Mak mertua ke, ipaduai ke, suami ke, isteri aku, maafkan, ya Allah. Kan? Kadang kita rasa tak adil. Oh, dia buat aku senang-senang nak maafkan. No way, man. Kita rasa tak adil. Tapi sebenarnya, kita maafkan, kita melepaskan bebanan jiwa kita itu sebenarnya. Kalau betul ada dosa, dia tak semudah itu di mana termaaf dosa dia. Kan? Dia maafkan. Biasa lafazkan minta maaf dan memaafkan. Kan? Sebab perjalanan hidup kena jelas. Kita dari Allah akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kena ubah ni. Kena ubah. Malam ni hijrah kan. Yang kedua ni kena jelaskan balik. Yang ketiga, cara melihat diri kena betul. Cara melihat diri kena betul. Kita ni siapa? Kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana hamba Allah, kita kena berusaha untuk menyenangkan, mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada seorang daripada kita pun tidak berguna. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam aku tak berguna lah. Kita rasa jadi isteri, kita rasa kita tak berguna. Kita jadi suami, kita rasa kita tak berguna. Kita dah pencen, kita rasa kita tak ada duit. Kita rasa tak berguna lah aku lah sekarang ni kan. Tak ada seorang pun tak berguna dalam hidup ni. Allah jadikan tak pernah sia-sia kita. Mana tengok diri kena kita hamba Allah. Kan? Dan Allah jadikan tak sia-sia. Hari ni mungkin sekali-sekala lemah semangat, dimotivate kan. Orang hina kita, orang marah kita, orang tak hiraukan kita, tak apa. Kan? Maknanya aku tu tak berguna, kan? Dan aku kena buat benda-benda mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Cara lihat diri kena betul. Kalau kita rasa diri kita ni macam terkesan dengan kata-kata manusia, Allah ada sebut dalam Quran, orang beriman tu la yakhafuna laumata laim, dia tak takut orang yang mencela dia. Orang nak katalah, jangan sampai Allah yang melaknat aku. Allah katalah terpulang. Dia ada hak, dia ada mulut, biar dia nak cakap. Kan? Cara melihat diri kena betul, kena jelas. Yang keempat, Allah tidak akan merubah satu kaum, satu orang sehingga dia merubah apa yang ada dalam diri dia. Apa yang dalam diri kita nak ubah. Yang keempatnya, cara melihat dunia kena betul. Kita hidup ni di dunia, cara melihat dunia kena betul. Tuan-tuan sekalian, dunia ni best, tapi akhirat lagi best. Itu benda pertama. Dunia ni best, bagus, tapi akhirat lebih bagus. Allah sebut dalam Quran, walal akhiratu khairu wa abqa.
dunia tu akhirat lebih kekal dan lebih best. Khairun wa abqa, khairun lebih baik. Kan itu kita kena tahu. Cara tengok dunia ni best, tapi jangan dia menipu kita. Akhirat lagi best. Itu yang pertama, mengenai dunia. Yang kedua, dunia ni menyenangkan tapi tidak memberi ketenangan. Kita kena faham, tengok dunia kena betul. Dia menyenangkan, ada kereta, bestnya, ada rumah, bestnya, tapi tak beri ketenangan. Dia menyenangkan tapi tak memberi ketenangan. Itu dunia. Itu orang kena rungsing pasal dunia. Tuan-tuan sekalian, salimkan ayat ini. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Ingat ayat ini. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Kita urus semaksimal mungkin. Baki serah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada benda yang kita takkan mampu buat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita urus semaksimal mungkin. Urus keluarga, urus anak, urus semaksimal mungkin, urus keuangan. Tapi baki serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsing. Ramai hari ini orang rungsing dengan dunia sebab dia salah melihat dunia ni. Dia rasa dunia ni segala-gala bagi diri dia. Kan? Dan yang ketiga, dunia ni sementara. Dia memang sementara je, tuan-tuan sekalian. Ni. Cara melihat dunia kena jelas. Kan? Bandingkan dengan kita ada akhirat. Akhirat lagi kekal dan lagi bagus. Okey? Dan yang terakhir, yang kelima, tuan-tuan muslimin sekalian, yang kelima, cara melihat manusia kena betul. Cara melihat manusia kena betul. Kan? Kalau dalam hadis kita tengok ada 20 golongan manusia, jelas Nabi sebut hadis. Cara melihat mak bapak kena betul. Kan? Cara melihat anak kena betul, cara melihat suami kena betul, cara melihat isteri kena betul. Ada orang tengok isteri tu macam perempuan ni leceh lah. Itu bukan agama yang mengajar cara melihat perempuan. Melihat perempuan ni, dia penuh karenah perempuan ni. Inna kaiduhunna azim. Dia punya karenah tu besar. Jadi kita kena sabar, kena banyak bersabar. Kita kena banyak bersabar. Itu memang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai orang lelaki itu dia kena ada benda tu. Kan? Jangan panas-panas kepala, senang marah aje. Hidup ni kena tenang-tenang je. Kan? So di mana cara lihat manusia kena betul, cara melihat suami kena betul. Kan? Walaupun kadang-kadang kita diuji, kita dah tak hormat kat suami kita. Tapi dia suami, dia ada hak dia. Kena betul kita tengok, kena minta pada Allah. Kalau kita mungkin dah hilang hormat, minta tolonglah Tuhan. Bagilah kembali perasaan hormat tu. Kerana susah tau, bukan senang. Kan? Benda-benda berkaitan dalaman ni. Cara melihat jiran kena betul, cara melihat orang salah kena betul. Kita tengok orang salah, jangan tuding satu jari. Awak ni salah tau. Ni bid'ah ni awak tak betul, salah je. Jangan tuding satu jari. Habis tu tuding 10 jari. Allah ni salah tau. Kan. Jadi 10 jari, ambil tangan dia, bimbing dia. Jangan satu jari macam ni je. 10 jari. Tapi ambil tangan dia, bimbing dia. Ada orang yang buat salah, dia memang tak tahu, dia tak faham. Kan? Dia terlupa ke apa dan sebagainya. Jadi cara melihat orang salah kena betul. Cara melihat manusia kena betul. Cara melihat manusia tu kena betul. Tengok manusia, okey, dia ada hak dia. Kan? Kita perlu hormat. Kan? Cara melihat kena betul. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, jadi Allah tidak akan merubah satu kaum melainkan mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang dalam diri kita, 5 benda yang kena ubah. Pertama, sistem kepercayaan kena ubah. Yang kedua, cara melihat hidup kena betul. Yang ketiga, cara melihat diri kena betul. Yang keempatnya, cara melihat dunia kena betul. Yang kelimanya, cara melihat manusia ni kena betul. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Dan kelima-lima inilah intipati kepada rukun Islam. Rukun Islam tu apa? Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah maksudnya perlu membetulkan sistem kepercayaan. Rukun Islam yang kedua, solat. Solat tu cara melihat hidup. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku untuk Allah Subhanahu wa taala. Cara melihat hidup tu, perjalanan hidup tu. Kita dapat Allah dan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang ketiga, puasa. Puasa cara melihat diri kena betul. Puasa tu mengenal diri kita sebenarnya.
Sebab dengan puasa tu dia keluar true color. Kita punya benar-benar diri kita tu sama. Sebab orang dah lapar, dia akan keluarkan diri dia. Dia akan jadi mudah marah. Dia akan menjadi mudah berang. Ketika itu kita belajar, oh ini diri aku sebenarnya. Rukun Islam yang keempat zakat. Zakat tu cara melihat dunia kena betul. Bukan semua hak tu milik kita tau. Ada kita perlu zakatkan, sedekahkan, infakkan, buat wakaf. Tuan-tuan sekalian, apa yang kita beri, benda itulah yang milik kita. Apa kita simpan, benda itulah yang akan hilang. Tuan-tuan sekalian, saya nak bagi perumpamaan ya. Katakanlah hari ini saya ada 100 beg. Saya ada 100 beg ni. Satu beg ni. Saya pun nak bawa semua tak boleh sebab saya ada 2 tangan aja. Jadi saya pun kata, tuan-tuan sekalian, boleh tolong tak saya? Boleh tak tolong bawakan beg saya ni? Boleh, siapa nak tolong sama? Jom bawa 1 beg ni, seorang-seorang bawa 2, bawa 3, bawa 4. Maknanya pergi dekat kereta saya tu, dekat van tu, maknanya okey, masukkan. Oh, terima kasih ya, terima kasih tolong, terima kasih tolong, terima kasih tolong. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana beg ni beg saya, dia akan pulang dekat saya tu nanti. Sebab yang lain tu tolong bawa. Kita sedekah pada hari ini bukan kita bagi orang tu dah habis, dia tolong bawakan untuk kita. Nanti dekat akhirat, oleh kerana itu tu milik kita, dia akan pulang balik kat kita sebenarnya. Jadi hari ini kita bersedekah kat orang, zakat kat orang, bukan macam ini sedekah saya. Bukan begitu cara dia. Kita sebenarnya penuh kasih sayang. Tolong bawakan boleh tak? Boleh tak tolong bawakan? Sebab nanti kat akhirat saya perlu benda ini. Dengan kasih sayang. Ada orang kena sedekah bagi nafkah ke isteri dengan marah-marah kadang-kadang. Padahal nafkah tu adalah pemberian. Isteri tolong bawa untuk kita ke akhirat tu besok tu. Ada orang berkira dengan isteri. Jangan tuan-tuan sekalian. Isteri dalam hadis yang disebut nafkah. Kalau lebih tu jadi sedekah bagi kita tu. Sedekah tu bukan kesian. Bukan kesian dapat sedekah. Bukan. Sedekah tu Allah ganti balik. Itu zakat. Dan haji. Haji cara melihat manusia kena betul. Cara melihat manusia betul. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, bawa Islam. Apa maksud bawa Islam? Rukun Islam tu. Orang ubah 5 benda ni, berubah masyarakat Arab, tuan-tuan sekalian. Berubah. Orang Arab ni ditulis sebagai belalang-belalang padang pasir dulu. Orang tak pandang, orang Rom tak pandang, orang Parsi tak pandang. Tapi berubah menjadi singa-singa yang hebat. Ruhbanu fil lail wa fursanu fil nahar. Malam jadi rahib-rahib yang beribadah, siang jadi singa-singa yang berjuang. Sebab apa? Dapat Islam tu, dapat merubah 5 benda, dapat rukun Islam tu. Islam dibawa ke India, berubah 5 benda ni, berubah orang India di sana tu. Pakistan, India. Islam sampai ke Nusantara ini, berubah 5 benda ni, berubah orang Melayu kita ni, tuan-tuan sekalian. Jadi satu bangsa yang hebat, tuan-tuan sekalian. Orang Melayu kita, Masya Allah, tanah, saya sebut tadi kan, Nusantara ni ada 2, tanah Jawa, tanah Melayu. Dua-dua Islam. Tanah Jawa Islam, tanah Melayu Islam, tuan-tuan sekalian. Sampai ke negeri Cina, dapat Islam, berubah bangsa Cina. Apa-apa bangsa dapat Islam, dia faham Allah takkan merubah satu kaum, melainkan mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Jadi maknanya, ubah tu, dia berubah, tuan-tuan sekalian. Nabi mengubah bangsa Arab 23 tahun je. Sebab tu hari ni kita cerita pasal hijrah, kita kena balik pada rukun Islam. Sebab hijrah tu bawa Islam. Jadi Islam tu apa? Merubah 5 benda ni. Cara kita memandang kena ubah. Mandang diri kita, mandang sistem kepercayaan, mandang orang lain, mandang dunia, mandang kehidupan kena ubah. Kita berubah cara mandang, berubah hidup kita, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita mandang cara yang sama, negatif saja, pandang tak bersemangat, kita kan tak berubah lah. Tapi berubah satu sisi pandang yang berbeza, kita kan berubah, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Saya nak akhiri dengan satu kisah. Ini nak cerita cara pandang. Dalam ujung 2007-2008 lah, saya ada program di Maghribi waktu tu. Maghribi tu Morocco lah. Waktu tu Morocco tempat yang paling jauh saya pernah pergi. Oh, rasa penat sangat. Malaysia ke Dubai berapa jam, kemudian transit dalam 6 jam macam gitu. Kemudian sambung lagi perjalanan ke Casablanca waktu tu. Oh, penat sangat kan.
Tuan-tuan sekalian, ketika saya transit dekat Dubai, pagi tu saya solat subuh, saya bertemu dengan bekas Mufti Johor, Datuk Noh Gadut. Dia berbual kita. Saya kata, Datuk gimana? Oh, saya nak pergi Mesir ni, kata Datuk Noh Gadut, bekas Mufti Johor. Oh, saya nak tengok pelajar-pelajar Johor kat sana. Oh ya ke? Entah nak pergi mana? Dia tanya. Saya nak pergi Maghribi tu. Wih, Maghribi tu bagus tu. Banyak ulama-ulama kat Maghribi tu. Kalau hantar ziarah, kirim salam tau. Baik tu. Kemudian saya jalan lagi. Saya berjumpa dengan Chef Sabri. Waktu tu dia tengah buat program Spice Route TV3. Masak-masak tu. Berbual. Chef nak ke mana? Oh, saya tengah buat program TV Spice Route ni. Oh ya ke? Oh, masak sana masak ni. Oh, bestnya. Ustaz nak ke mana? Saya nak pergi Maghribi, Chef. Ui, Maghribi. Bagus tu. Kenapa? Makan sana sedap-sedap tau. Oh ya ke? Masak-masin. Oh ya ke? Kan? Okey, habis tu saya jalan lagi. Saya jumpa dengan budak-budak kerja Petronas. Saya kata, Ustaz, berbual. Saya kerja kat Sudan, Petronas. Oh ya ke? Berbual. Ustaz nak ke mana? Saya nak pergi Maghribi. Oh, Maghribi, Ustaz. Kenapa? Perempuan sana cantik-cantik tau. Teman-teman sekalian, memandang benda yang sama, tapi daripada sudut yang berbeza, membezakan seseorang. Jadi kita ni kena sama cara berfikir. Cara memandang manusia kena betul, seperti mana hadis Nabi ajar, seperti Quran ajar. Cara memandang hidup kena betul, cara memandang diri kena betul, cara memandang dunia kena betul, cara memandang sistem kepercayaan kena betul. Maka kita akan sama cara berfikir. Dan kita akan jadi orang hebat sebenarnya. Beza cara mandang, dia akan berbeza tentang syiar orang. Tapi sama cara mandang, itulah, sama je lah, tak akan berubah. Lepas tu hijrah tu perubahan. Berubah tu apa? Surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Allah tak akan berubah satu kaum, mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang ada dalam diri kita? 5 benda tu tadi. Dan 5 benda itu adalah intipati kepada rukun Islam. Jadi muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, saya rasa setakat saja dulu lah ya. Kan? Tu saya kata tuan-tuan bernasib baik Nasib baik malam ni saja. Kalau tidak sampai pukul 4 pagi kita boleh sekarang. Okey. Jadi muslim-muslimat. Jadi maknanya selamat menyambut tahun baru hijrah lah ya. So tingkatkan amal ibadah, tingkatkan iman, tingkatkan akhlak, kan? Banyakkan bersabar dalam hidup, kan? Jadi ibu-ibu akak-akak banyakkan bersabar dengan suami, kan? Kadang-kadang makin berumur suami kita rasa berubah, tapi yang memegang hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, ayah-ayah, abang-abang banyakkan bersabar dengan isteri, kan? Makin kita rasa berlalu masa, kita rasa macam isteri kita tak hormatkan kita dah, kan? Macam asyik dengan cucu je, kan? Office saya tu, dekat bawah office saya tu ada restoran. Kadang-kadang petang-petang habis urusan saya minum kat situ. Jadi kalau saya minum, kadang ada haji-haji ni selalu minum situ juga. Saya suka menyapa, Assalamualaikum Ji. Wah, selalu nampak kat sini, barangkali tertarik, sedap barangkali. Tiba-tiba dia melihat saya dengan muka yang penuh beremosi. Tak adalah Ustaz. Kenapa Ji? Umur macam sekarang ni, minta air pun kena marah. Sabarlah bang ya. Umur macam sekarang, minta air pun kena marah. Sabar je lah ya, kan? Besarkan anak kita, cucu kita, mana sabar, banyakkan doa dia, banyakkan doa, kan? Tingkatkan ilmu, sebab ilmu akan merubah cara kita berfikir. Sekarang ni sumber ilmu banyak, kan? Selain daripada kita hadir kuliah macam ini, bolehlah melihat, mengintai-intai dekat YouTube. Bukan belajar dengan YouTube, sebagai rujukan, sebagai asas untuk kita ada pengetahuan ataupun knowledge review kita, kan? Kemudian apa pun perkara dalam hidup kita ni sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Belief system kena betul-betul. Doa kepada Allah, macam mana kita mengadu dengan manusia, macam itulah kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengadu dengan manusia pasal laki kita berjam-jam. Laki aku macam ni, laki aku macam ni. Doa dengan Allah malah malas. Ya Allah, doa aku serupa macam semalam lah ya Allah. Amin. Doa dengan Allah malah malas. Jangan. Maksudnya tinggalkan diri. Allah tidak pernah melihat di mana kita bermula. Allah melihat di mana penghujung kita. Kalau penghujung itu baik, maka penghujung itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan untuk diri saya dan pada semua kita semua yang hadir pada hari ini, dan juga untuk ahli keluarga kita,
supaya Allah bimbing kita di dunia sampai ke akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dan lemah dari kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim ya Allah. Berikan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus ya Allah. Kurniakan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub ya Allah. Berikan kepada kami kemurahan rezeki yang halal ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman ya Allah. Kurniakan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa ya Allah. Kurniakan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa ya Allah. Kurniakan kepada kami kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami keredaan-Mu dalam hidup kami ya Allah. Kurniakan keredaan-Mu ketika kematian kami ya Allah. Kurniakan keredaan-Mu ketika kami dibangkitkan ya Allah. Kurniakan keredaan-Mu untuk kami selamat di akhirat ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada keseluruhan sahabat Nabi-Mu ridwanullahi alaihim wa arda ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.